Oke, yang ada ni dulu buka buku latihan. Oke, buka buku teks, cari yang aktiviti 3.8. Salin dulu soalan, lepas ni cikgu bincang sama-sama. Ya, salin dulu dia punya soalan. Oke, kita mula kelas hari ini, oke? Oke, hari ini kita masih lagi di subtopik yang sama, yaitu 3.2 struktur kod arahan. Oke, minggu lepas kita sudah belajar macam mana mau tulis kod arahan bagi struktur kawalan pilihan dalam penyelesaian masalah. Jadi hari ini kita akan bincang latihan yang kita buat. Tapi sebelum kita bincang tu, cikgu akan reverse baliklah apa yang sudah kita belajar minggu lepas. Okey, jenis-jenis struktur kawalan pilihan. Jadi dia tahu ada 3 jenis kan kita sudah belajar. Yang pertama tunggal, kedua dui pilihan dan ketiga pelbagai pilihan. Okey, tunggal. Tunggal pun nama dia tunggal, jadi dia adalah satu pilihan sahaja. Dia adalah struktur yang ada satu pilihan sahaja. Jadi kita akan guna kenyataan if. Nah, tunggal kita akan guna kenyataan if sebab dia hanya ada satu pilihan. Okey, struktur yang kedua adalah dui pilihan. Nama pun dui. Dui ni berbawa maksud dua ataupun dia dua. Jadi dia ada dua pilihan. Jadi kenyataan untuk dui pilihan kita gunakan if dan juga else. Okey, jadi kita gunakan if dan juga else. Okey, untuk yang ketiga adalah pelbagai pilihan. Pelbagai pilihan. Nama pun pelbagai. Jadi dia ada banyak jenis pilihan. Biasanya dia 3 dan ke atas. Kita akan gunakan pelbagai pilihan. Jadi kenyataan pelbagai pilihan kita akan gunakan if, elif, else. Ingat, if, elif, else. Sebab dia mempunyai lebih daripada 2 ataupun 3 ke atas cabang pilihan. Okey, kalau kamu sudah faham jenis-jenis struktur kawalan pilihan, kita akan buat latihan pengukuhan. Okey, kita akan buat latihan pengukuhan, iaitu aktiviti 3.8. Pertama kita baca soalan dulu. Dia kata dengan menggunakan struktur kawalan pilihan yang sesuai kejap.
Okey, boleh dengar suara cikgu? Boleh cikgu? Oh, boleh. Okey, good. Boleh. Okey, salin soalannya. Cikgu terangkan. Okey, soalan yang pertama, dia cakap dengan menggunakan struktur kawalan pilihan yang sesuai. Kita tahu struktur kawalan pilihan ada 3 jenis. Jadi antara 3 ni, kita kenal pasti yang mana satu sesuai dengan soalan satu ni. Dia kata bina satu atur cara yang interaktif dan dapat merangkumi semua input pengguna. Okey, jadual berikut ialah syarat-syarat yang perlu disemak oleh atur cara. Okey, jadi umur yang dimasukkan itu 30, lebih daripada 14, lebih daripada 12 dan juga lain-lain. Okey, manakala paparan pula ataupun output. Jadi output kalau umur dia lebih daripada 30 ataupun 30, output dia adalah anda ialah seorang dewasa. Anda adalah seorang dewasa. Kalau 14 pula dia akan keluarkan anda ialah seorang belia. Kalau lebih daripada 12 ataupun sama dengan 12, dia akan keluarkan anda seorang remaja. Anda seorang remaja. Lepas tu kalau lain-lain, maksudnya dia kurang daripada 12, dia akan keluarkan anda ialah seorang kanak-kanak. Okey. Soalan pertama, dia kata nyatakan struktur kawalan pilihan yang akan digunakan. Kita tahu struktur kawalan pilihan ada 3. Kita tengok sini. Dia ada berapa syarat? Dia ada 1 syarat, 2 syarat, 3 syarat dan 4 syarat. Jadi dia bila dia 3 ataupun lebih daripada 3, dia adalah jenis pelbagai pilihan. Jadi A tu jawapan kita adalah struktur pelbagai pilihan. Jadi A itu adalah struktur pelbagai pilihan. Sebab tengok dia ada 4 syarat. Okey, soalan kedua dia kata lukiskan carta alir bagi cara yang perlu dibina. Okey, so cikgu bagi tahu sebelum kita buat carta alir ataupun sebelum kita buat kod arahan, benda yang pertama sekali kita kena buat adalah dia punya IPO. Dia punya IPO. IPO ni apa? Macam biasa, iaitu input, proses dan juga output. Okey, untuk input. Okey, cikgu bagi tahu kamu. Keyword bagi input adalah memasukkan. Jadi bila baca soalan, nampak memasukkan itulah input kita. Tengok, dia kata umur yang dimasukkan. Jadi ini adalah keyword bagi input. Jadi input kita adalah umur. Di sini input kita adalah umur. Input kita adalah umur. Okey, proses kita pula, bila nampak soalan yang begini, proses tu kamu boleh tulis jenis struktur kawalan apa. Jadi kita tahu sudah ini adalah struktur kawalan pelbagai pilihan. Jadi proses kita adalah struktur kawalan pelbagai pilihan. Boleh tulis begini. Cikgu. Ha? Macam ada yang tak boleh masuk cikgu dekat WhatsApp tu. Ada yang tak dapat masuk? Kenapa ya? Dekat WhatsApp tu adanya. Okey, kejap. Patutlah. Dah dapat masuk ya? Okey, baru dapat.
Okey, ada sudah? Ada lagi yang mau masuk? Okey, baru ada. Tulis nama ya. Yang baru masuk tuh tulis nama dulu. Okey, tulis nama. Okey, ini cikgu ulang balik lah ya. Okey, kalau boleh cikgu teruskan. Okey, sekarang buka buku teks yang ada aktiviti 3.8. Aktiviti 3.8. Soalan 1, dia cakap dengan menggunakan struktur kawalan pilihan yang sesuai. Kita tahu jenis-jenis struktur kawalan pilihan ada 3 kan. Jadi antara 3 ini kita kena pilih mana satu yang sesuai dengan soalan 1 ni. Dia cakap bina satu atur cara yang interaktif dan dapat merangkumi semua input pengguna. Jadual berikut ialah syarat-syarat yang perlu disemak oleh atur cara. Jadi dia beritahu umur yang dimasukkan dan juga paparan berdasarkan umur. Okey, yang A. Dia bagi tahu nyatakan dia bagi tahu nyatakan struktur kawalan pilihan yang akan digunakan. Jadi, berdasarkan 3 jenis struktur kawalan pilihan, kita kenal pasti dulu berapa syarat yang ada dalam soalan ni. Kalau ada satu syarat, dia adalah tunggal. Kalau dia 2 syarat, dia adalah dui pilihan. Tapi bila dia 3 dan ke atas, dia adalah pelbagai. Jadi macam mana kita mau tahu dia soalan ni ada berapa syarat? Tengok. Umur yang dimasukkan ada 1 syarat, 2 syarat, 3 syarat dan 4 syarat. Jadi bila ada 4 syarat, dia adalah pelbagai pilihan. Jadi yang A tu jawapannya adalah struktur pelbagai pilihan. Okey, setakat ni yang A ni boleh faham? Ada yang tidak faham? Ada yang tidak faham? Okey, faham semua? Okey, soalan B pula. Dia kata lukiskan carta alir bagi atur cara yang perlu dibina. Jadi dia mau kita tuliskan carta alir. Tapi cikgu bagi tahu sebelum kita buat carta alir, benda yang pertama sekali kita kena buat adalah dia punya IPO, iaitu input, proses dan juga dia punya output. Okey, input. Cikgu bagi tahu mekanis dah. Keyword bagi input adalah dimasukkan ataupun masukkan. Jadi, kalau kamu baca dari soalan ni, input kita apa? Okey, ada yang tahu apa input kita? Tengok soalan. Jangan cek buat. Cuma ada bunyi pula.
Okey, jadi teruskan. Okey, jadi teruskan. Yang pertama kita kena tulis dia punya IPO dulu. Okey, cikgu bagi tahu. Input, keyword bagi input adalah masukkan ataupun dimasukkan. Jadi, bila kita baca soalan, input kita adalah umur. Sebab dia kata sini umur yang dimasukkan. Jadi, input kita adalah umur. Okey, bagi proses pula, kita tahu ini adalah struktur pelbagai pilihan kan. Jadi bila kita tulis IPO, proses ni kita boleh tulis sebagai jenis struktur kawalan pilihan soalan tersebut. Jadi soalan ni dia punya jenis adalah struktur pelbagai pilihan. Jadi kita punya proses kita boleh tulis struktur pelbagai pilihan. Okey, output kita pula. Output kita dia punya keyword adalah paparkan. Paparkan. Jadi tengok sini, paparan. Anda ialah seorang dewasa, Anda seorang belia, Anda seorang remaja dan juga Anda seorang kanak-kanak. Okey, jadi semua ni kita panggil sebagai status. Contohnya umur cikgu 20 lebih, 21. Jadi cikgu dalam kategori belia. Jadi status cikgu adalah belia. Ni dewasa, belia, remaja, kanak-kanak ni kita panggil sebagai status. Jadi output kita adalah status. Okey, siap IPO, barulah kita buat dulu dia punya pseudocode. Okey, dia punya pseudocode. Okey, untuk pseudocode pertama sekali kena ada mula. Okey, ingat ya. Pseudocode pertama sekali kena ada mula. Okey, sudah mula barulah masuk dengan input kita. Okey, barulah masuk input kita. Jadi input kita tadi adalah umur. Jadi keyword input adalah masukkan umur. Okey, settle untuk input. Tadi kita kata proses kita adalah proses struktur pelbagai pilihan kan. Jadi untuk masukkan umur, kita sebenarnya mau setkan dia punya status. Dari umur kita mau tahu dia status apa. Adakah dia ni seorang kanak-kanak, adakah dia seorang remaja ataupun dia seorang belia. Jadi yang ketiga, kita kena setkan kita punya input, iaitu kita setkan status kita berdasarkan input yang dimasukkan. Jadi setkan status. Okay, sudah setkan status. Di bawah setkan ni, bawah proses kita ni, kita akan guna syarat, iaitu kita akan guna jika. Ingat ya, apa-apa syarat dia memang akan mula dengan jika. Okay, tengok pertama, dia kata umur lebih daripada 30. Jadi jika umur lebih daripada 30, output kita ataupun paparkan Anda ialah seorang dewasa kan? Okey, dah kan? Paparkan. Okey, empatnya paparkan status kita sama dengan Anda ialah seorang dewasa. Okey, tengok syarat yang kedua, iaitu jika umur kita di bawah yang 30, itu jika umur kita lebih daripada 14.
Jadi dia akan paparkan status kita sama dengan Anda ialah seorang belia. Okey, tengok syarat yang ketiga. Jika umur kita lebih daripada 12. Jadi dia akan paparkan status kita Anda seorang remaja. Ya, betul. Anda ialah seorang remaja. Okey, yang lain-lain tu kita akan tulis jika umur lain-lain ataupun kita akan tulis jika tidak. Ingat ya, syarat terakhir kita tidak perlu tulis dia punya syarat. Jadi kita boleh tulis jika tidak. Okey, kita akan tulis jika tidak. Ya. Okey, dia akan tulis jika tidak. Okey, jadi jika tidak, dia akan paparkan status kita sama dengan Anda ialah seorang kanak-kanak. Okey, jadi ini selesai untuk kita punya proses. Okey, ini yang kita panggil sebagai proses. Okey, selesai proses, selesai output kita dah paparkan. Terakhir sekali, jangan lupa tulis tamat. Jadi, bila ada mula, kena ada tamat. Okey, selesai buat pseudocode, barulah tukarkan pseudocode ni. Okey, tukarkan pseudocode ni menjadi carta alir. Okey, macam mana kita mau tukarkan pseudocode ni menjadi carta alir? Okay, cikgu akan ajar sikit dulu macam mana, cikgu akan terangkan. Okey, sebenarnya bila kita buat pseudocode, senang untuk kita buat tukarkan menjadi carta alir sebab kita cuma copy, masukkan dalam simbol yang betul. Contohnya macam mula. Okey, mula. Mula ni kita akan simbolnya adalah begini. Kita tulis mula. Okey, settle. Okey, yang kedua adalah masukkan umur. Okey, kita tahu masukkan ni adalah input. Okey, jadi bila kita tukar dalam carta alir, dia akan jadi begini. Dia akan jadi segi 4 selari. Jadi kita akan tulis masukkan umur. Ini cara kita tulis tukarkan pseudocode kepada carta alir. Kita cuma copy paste. Lepas tu masukkan dalam simbol yang betul. Okey, kita setkan status. Kita tahu setkan status ni adalah proses. Okey, jadi dia punya simbol segi 4 tepat. Jadi kita akan tulis sini setkan status. Okey, settle. Sekarang baru kita masuk pergi syarat yang pertama, iaitu jika yang pertama. Ingat, nampak je jika kita terus guna diamond begini. Kita akan guna diamond. Ini namanya diamond ni. Jadi, jika umur lebih daripada 30, jika iya, dia kata paparkan status sama dengan Anda ialah seorang dewasa. Jadi kita tukarkan. Paparkan dia tahu dia adalah output. Jadi dia segi 4 selari.
Ingat ya, dia punya simbol segi 4 selari. Okay, dia akan paparkan Anda ialah seorang dewasa. Okey, kamu kena tulis yang kamu tulis di sini ya. Tulis paparkan status sama dengan Anda ialah seorang dewasa. Ikut bulat-bulat yang kamu tulis dekat sudokot. Okey, cikgu tulis begini sebab ruang cikgu tak cukup. Jadi, kalau kamu tulis full, tulis bulat-bulat yang kamu tulis dekat sudokot. Jadi, so biar panjang kamu punya sudokot, biar besar kamu sudokot tu, kamu punya cat alir tu tak kisah. Yang penting kamu tulis bulat-bulat. Kamu tiru Syah. Apa yang kamu tulis di dekat sudokot ni, itu je lah kamu tulis dalam cetak alir. Okay, turun. Iaitu tidak. Jadi bila tidak, dia akan pergi pula dekat syarat yang kedua. Dia akan pergi syarat yang kedua, iaitu jika umur kita lebih daripada 14. Okay, dia akan masuk condition yang kedua. Syarat yang kedua itu umur kita lebih daripada 14. Okey, jika ya, dia akan keluarkan, paparkan status Anda ialah seorang belia. Ingat ya, kamu tulis ikut yang apa kamu tulis dalam sudokot, itu paparkan status sama dengan Anda ialah seorang belia. Cikgu singkatkan sebab cikgu punya ruang tak cukup. Okey, jika tidak, dia akan turun lagi kepada syarat yang ketiga. Okey, syarat kedua sudah, dia akan turun lagi. Jika tidak, dia akan turun lagi syarat yang ketiga, iaitu umur kita lebih daripada 12. Jadi, kita akan tukarkan dalam cetak alir. Jika, nampak jika je. Okey, nampak jika kita mesti guna diamond. Okey, ini simbol kita panggil diamond ya. Diamond itu umur lebih daripada 12. Okey, jika ia, dia akan paparkan Anda ialah seorang remaja. Kata Anda ialah seorang remaja. Okey, jika tidak lagi. Jika tidak, dia akan terus pergi syarat yang terakhir. Okay. Syarat yang terakhir. Tengok, syarat yang terakhir dia tiada syarat. Kita tak tulis syarat sebab kita akan terus tulis dia punya output. Dalam komputer, dalam C++ ataupun apa-apa pengasyaraan, untuk syarat yang terakhir kita tidak akan tulis syarat. Kita akan terus keluarkan dia punya output. Jadi, jika tidak, dia akan terus keluar output, iaitu Anda ialah seorang kanak-kanak. Okey, habis settle soal sini, turun yang keempat. Yang keempat adalah tamat. Okey, kita akan tulis tamat. Tamat dengan mula dia punya simbol sama. Okey, yang terakhir sekali adalah tamat. Okey, lepas tamat, pastikan kamu tulis dia punya ni anak panah. Okey, yang panah ni sangat penting. Okey, contohlah umur kita lebih daripada 30. Dia akan paparkan Anda ialah seorang dewasa kan. Lepas dia paparkan, otomatik lepas keluar output tu, dia akan terus pergi tamat.
Dia otomatik dia akan terus pergi tamat. Ini pun sama, dia akan terus pergi tamat. Dia akan terus pergi tamat. Jadi bila dia keluar output, contoh cikgu masukkan umur cikgu masukkan output cikgu, umur cikgu adalah 31. Contoh 31. Jadi dia akan, kita masukkan umur, dia akan setkan status, dia akan turun pergi condition yang pertama, iaitu umur lebih besar daripada 30. Betul kan? Ya. Jadi dia akan paparkan anda ialah seorang dewasa. Lepas dia paparkan, dia terus akan turun tamat. Dia terus akan tamat kita punya proses atau cara. Dia terus akan tamat. Tapi bila cikgu masukkan input, umur cikgu sama dengan 12 contohnya. Masukkan umur sama dengan 12. Okey. Setkan status, dia akan pilih condition pertama dulu. Syarat yang pertama, umur lebih besar daripada 30. Betul atau salah? Salah kan? Dia akan turun kepada syarat yang kedua, iaitu umur lebih besar daripada 14. Okay, umur lebih besar daripada 14. Salah juga kan? Sebab umur yang kita masukkan adalah 12. Dia akan turun lagi ke bawah, iaitu umur lebih besar daripada 12. Betul, barulah dia akan printkan anda ialah seorang remaja. Lepas tu baru dia pergi tamat. Okay, prosesnya dia memang akan pergi syarat pertama, dia akan pergi syarat kedua, sampailah dia pergi syarat yang terakhir. Syarat terakhir, dia terus akan keluarkan kita punya output. Okey, boleh faham? Ada yang kurang faham? Boleh. Okey, boleh. Kalau macam kurang faham, boleh tanya cikgu ya. Cikgu explain balik. Sebab proses ni, kita buat struktur ni memang kompleks sikit berbanding struktur kawalan jujukan. Kalau kawalan jujukan, dia cuma ada satu anak panah. Dia akan terus ke bawah. Kalau yang pilihan ni, dia memang ada banyak anak panah. Jadi kamu mesti faham dulu ni, baru kita boleh belajar lagi minggu depan struktur kawalan pilihan bersarang. Itu lagi kompleks. Okey, boleh faham? InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey, good. Okey, kalau boleh, kita tengok pula soalan yang ketiga. Okey, yang C tu dia mau sebenarnya Okey, yang C tu dia mau sebenarnya adalah kod arahan kan? Okey, jadi kod arahan sama sekali kita kena isytihar dulu kita punya boleh ubah, iaitu kita punya input. Jadi input kita umur. Okey, umur sama dengan, cikgu gunakan di sini int. Sebab kita tahu umur kita mesti nombor bulat. Umur kita tiada contoh umur cikgu 20. Cikgu tak tulis umur cikgu 20.5. Jadi jenis data yang kita paling sesuai kita gunakan adalah int. Kalau kamu guna float, dia tak salah, dia betul juga, cuma dia kurang sesuai. Sebab kita tahu umur ni dia nombor bulat, sepatutnya kamu gunakan int. Okay, jadi umur sama dengan int. Kita tahu dia adalah input. Okay, contoh cikgu sini kata masukkan umur anda. Jadi cikgu mau setkan pula lepas kita masukkan input kita. Yang kedua tu kita kena setkan status kan. Okay, untuk status cikgu boleh tulis begini. Status sama dengan cikgu buat $30.
Sekejap, tak saja. Okey. Saya teruskan. Okey, cikgu teruskan untuk proses pula, iaitu jika kan. Okey, kalau kita tulis jika dalam surat kod dengan carta alir, dalam kod arahan kita guna if. Okey, kenapa bukan kita guna jika? Sebab jika ni kita punya Python, kita punya pengaturcaraan, dia tak faham jika ni apa. Jadi kita mesti guna if. Jadi apa-apa kita kena guna if. If umur kita lebih daripada 30, dia akan paparkan kan? Okay. Jadi kod arahan paparkan kita akan tukar kepada print. Jadi print status sama dengan Anda ialah seorang dewasa. Okay, sudah. Sekarang kita pergi ke syarat yang kedua. Okay, untuk syarat kedua kita nak guna if. Kita akan guna elif. Kita akan guna elif. Elif umur kita lebih daripada 14. Okay, kita akan printkan status kita sama dengan Anda ialah seorang belia. Okay, kita pergi lagi kepada syarat yang ketiga. Okay, syarat yang ketiga dia bukan syarat terakhir. Jadi kita akan guna juga elif. Ingat ya, untuk syarat pertama kita guna if. Syarat kedua ataupun berapa-berapa kita akan guna elif. Dan juga syarat yang terakhir. Okay, untuk syarat terakhir baru kita guna else. Okay, sebab else ni dia special case sebab kita tak perlu tulis dia punya syarat. Berbanding dengan if dengan elif. Elif ni kita kena tulis dia punya syarat. Okay, untuk else kita tak perlu tulis dia punya syarat. Sebab tu else kita akan guna terakhir sekali dalam kita punya kod arahan. Okey, untuk syarat yang ketiga iaitu umur kita lebih daripada 12. Jadi dia akan paparkan, dia akan tulis print status sama dengan Anda ialah seorang remaja. Okey, lepas tu dia katanya jika tidak kan. Okey, jika tidak, jangan tulis sebagai else. Lepas tu kita akan printkan ataupun kita akan paparkan status kita sama dengan Anda ialah seorang kanak-kanak. Okay, jadi tamat sudah. Okay, untuk tamat dalam kod arahan kita tak perlu tulis sebab bila kita keluarkan output, automatik kita punya kod arahan tu tamat. Dia akan tamat. Jadi bila dia akan keluarkan lagi baru, dia akan tulis lagi, dia akan keluarkan output kita. Dia minta masuk output lagi. Dia akan ulang-ulang begitu. Okey, setakat ni boleh faham? Okey, boleh faham macam mana kita mau tulis
IPO dulu, lepas tu kita tulis sudokot, baru kita lukis carta alir, dan terakhir sekali barulah kita tulis dia punya kod arahan ataupun kod structure untuk Python. Boleh faham? Faham. Okey, faham. Okey, kalau boleh faham, cikgu ada kerja rumah. Okey, kamu boleh tulis soalan ni, lepas tu kamu try jawab. Okey, dia tulis IPO, carta alir dengan kod arahan sama yang macam cikgu terangkan. Kena cari dia punya IPO dulu, dia punya input apa, dia punya proses apa, dan juga dia punya output apa. Okey, lepas ni baru tulis pseudocode, lukis dia punya carta alir dan juga dia punya kod arahan. Okey, nanti cikgu akan bagi skema jawapan yang ni, yang cikgu sudah terangkan tadi ni. Jadi kamu boleh tengok macam mana cikgu tulis IPO, macam mana cikgu lukis carta alir. Lepas tu baru kamu boleh jawab soalan kerja rumah ni. Boleh? Boleh. Okey, kamu ada buku latihan kan? Okey, tulis dalam buku latihannya soalan ni. Okay. Okey, tulis dulu. Kalau sudah siap, baru kita masuk pergi refleksi. Sorry. Okay, kalau sudah siap bagi tahu ya. Siapa sudah siap ni? Oh, kalau tak sempat tulis pun tak apa, nanti cikgu hantar dalam grup. Okay, kalau tak sempat tulis pun tak apa, nanti cikgu hantar dalam grup. Yang penting kamu buat ya. Sebab dia punya jalan kerja. Okey, cikgu. Okay, dia punya jalan kerja ni sama je dengan yang cikgu explain tadi. Nanti ni skema ni pun cikgu bagi. Okay, habis kelas kita hari ini. Tapi sebelum tu, cikgu boleh tak cikgu minta kamu tulis refleksi dalam chat ni? Okay, boleh tulis refleksi apa yang kamu faham, apa yang kamu belajar untuk kelas hari ini. Okay, boleh tulis. Okay, good. Okay, sampai sini siap kelas kita pada hari ini. Semua boleh left. Okay, thank you yang join kelas hari ini. Bye. Bye, cikgu. Thank you. Bye, cikgu. Okay, thank you. Welcome.